Salam sejahtera dan selamat datang. Baik, ini kita bertemu semula dalam kelas pengajian AM semester 2 dan untuk hari ini kita akan mengulang kaji bahagian-bahagian dalam kertas 2 sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan percubaan. Jadi kita akan mengulang kaji dengan memaparkan soalan-soalan ya yang akan ditanyakanlah. Okey, jadi kita anggap ini adalah sebagai satu ulang kaji untuk kita mengingati semula apa yang kita sudah belajar daripada kelas-kelas sebelum ini. Jadi untuk ada terdiri daripada dua bahagian hari ini, iaitu bahagian kita akan ulang kaji untuk bahagian A dan juga untuk bahagian B. Okey, soalan struktur dengan juga soalan esei. Sorry ya, bukan bahagian B, bahagian C. Okey. Sebab bahagian B kita perlu masa untuk kita buat kita buat pengiraan, lepas tu kita nak lukiskan. Okey, tapi saya pasti di sini untuk yang bahagian B ni kalau dari segi asas pengiraan tu sudah ada. Ya, tinggal kita nak macam kita nak tunjuk je lagi lah apa yang kita sudah apa lagi yang hasil yang kita sudah apalah yang kita dah buat lah. Okey, sepanjang kelas-kelas yang lepas, okey, untuk dibawa kepada peperiksaan yang akan datang. Baik. Okay, kita akan pergi kepada bahagian A untuk soalan struktur. Okey, soalan bahagian A ni ada biasanya dia terdiri daripada 4 hingga 5 soalan lah. Okey, dia akan tanya 4 hingga 5 soalan. Okey, dengan nilai markah dia sebanyak 15. Okey, jadi kita amatilah satu persatu. Skema sudah pun ada diberikan. Okey, di mana skema jawapan ini adalah contoh jawapan dari segi penulisan dia. Macam mana hendak kita nak tulis jawapan dia lah kan. Begitu. Okey, dia sama jugalah, teknik dia sama juga macam mana di semester 1 yang lepas lah, di mana yang pun sama jugalah, benda yang sama juga macam mana cara menjawab, cumanya dari segi penyoalan tu dia berbeza lah begitu. Okey? Baik. Soalan yang pertama, soalan pertama dia berkenaan tentang prinsip rukun negara. Okey, so topik dia di sini adalah berkenaan tentang rukun negara. Okey, soalannya adalah nyatakan 4 cara untuk menerapkan prinsip kesetiaan kepada raja dan negara dalam kehidupan rakyat. Okey, prinsip kesetiaan kepada raja dan negara ini dia adalah prinsip yang keempat prinsip keempat. Jadi asas dia ni dalam rukun negara kita selalu ingat 5 prinsip kan. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. So ini prinsip yang kedua. Maaf. Okey. Kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan dan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Tapi jangan hanya setakat prinsip-prinsip sajalah, sebab rukun negara ni dia ada lagi soalan lain yang kita perlu kena tahu lah. Okey, so tips dia di sini. Okey, kita kena tahu dari segi objektif dia. Kita kena tahu dari segi objektif tujuan rukun negara itu dibuat. Jadi ada 3 tumpuan di sini yang perlu kita kena ambil tahulah. Yang pertama adalah objektif, tujuan dengan prinsipnya. Okey, macam contoh soalan ni, okey, kalau dia tanya, okey, nyatakan 4 cara. Kalau dia kata nyatakan, maksudnya tak perlulah nak bagi contoh. Okey, tidak perlulah untuk berikan contoh ataupun huraian. Okey, tidak perlu. Terus nyatakan saja secara direct. Okey, tidak perlulah tulis berpanjang je lah. Ataupun lagi senar ringkasnya, tidak perlu nak tulis terlalu panjang begitu. Okey, contoh jawapan yang kita boleh berikan di sini yang perlu kita nak contohlah kan. Yang pertama, rakyat hendaklah sanggup berkorban atau berkhidmat untuk memajukan negara. So buat macam ni sudah pun cukup. Okey. So since dia kata di sini dia mentionkan kehidupan rakyat, okey, kita kena bermula dengan
satu pangkal utama dia lah, ataupun kita kena mulakan dengan perkataan yang pertama, iaitu rakyat. Okey, sebab dia kata di sini rakyat lah. Okey, jadi so kita kena bermula dengan dia punya subjek dia, iaitu rakyat. Okey, kalau boleh perhatikan di sini kan, di skema jawapan dia semua dia bermula daripada perkataan rakyat. Okey, sebab soalan di sini dia mention kehidupan rakyat. So, siapa yang mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara? Bukan hanya setakat kesetiaan kepada raja dan negara, tapi ada 4 prinsip lain kan yang kita sudah yang sudah kita kita ingat tu kan. Siapa yang mengamalkan tu dia adalah rakyat. Rakyat itu siapa? Itu adalah kita. So, kena bermulalah dengan perkataan rakyat supaya dia nampak lagi jelaslah jawapan yang diberikan tu. Okey, kalau kita terus direct saja sanggup berkorban atau berkhidmat untuk memajukan negara, boleh jadi jawapan ini juga dia akan jadi salah lah. Sebab mesti dia kena mesti kena ada subjek dia, barulah kita letakkan dia punya predikat. Macam dalam bahasa Melayu, dia mesti ada subjek. Subjek tu dengan predikat. Begitu. Mesti ada pelaku dengan apa yang dia lakukan. Begitu. Okey, dalam soalan struktur. So, ini dia sama juga macam mana yang sudah pernah kita pelajari semasa berada di semester 1 yang lepas. Jadi, kena pastikan kena ada subjek dia dengan predikat lah. Macam mana pun mesti kena ada. Mesti kena dia punya macam yang ada individu dia lah begitu. Okay, harap boleh faham lah kan penjelasan saya ni. Okay, yang kedua. Okay, mengutamakan kepentingan negara berbanding kepentingan peribadi. So, jawapan ini pun boleh diterima. Yang ketiga, rakyat hendaklah sentiasa menjulang tinggi kedaulatan raja-raja atau yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negeri atau negara. Rakyat hendaklah sentiasa menjaga imej negara dalam apa jua keadaan. Rakyat hendaklah berusaha untuk menaikkan nama negara dalam pelbagai bidang dan menghormati identiti atau jabatan negara. Okey, selain daripada ini, kalau dia masih lagi berkaitan dengan prinsip kesetiaan kepada raja dan negara, kalau dia relevan ataupun dia kalau dirasakan betul oleh pemeriksa, maka dia akan anggap juga jawapan itu adalah betul walaupun dia tidak ada dalam skema. Okey? Asalkan dia betul lah. Tapi kalau sudah ada ditetapkan macam ni kan dia punya jawapan dia, so kita kena ingatlah. Begitu. So kita kena teliti jawapan kita sebab dia ada juga dalam nota ataupun dalam buku teks yang korang ada masing-masing lah gitu. Okey, korang Google je macam mana pun dia akan ada juga dia akan keluarkan jugalah jawapan-jawapan seperti ini. Okey, itu soalan pertama. Sekarang kita pergi kepada soalan kedua. Okey, soalan kedua, jelaskan 2 strategi untuk mencapai status negara maju. Okey, kalau dia kata jelaskan di sini, maksud dia kena ada isi dan juga kena ada huraian ataupun bagi contoh. Kalau dapat berikan ketiga-tiga ini lagi baguslah supaya bolehlah dapat markah penuh. Setiap isi dengan huraian yang diberikan akan dapat 2 markah. Okey, di mana isi yang kita berikan kalau betul akan dapat 1 markah. Sementara kalau huraian atau contoh kalau betul juga akan dapatlah 1 markah. So total dia adalah 2 markah. 2 markah. Okey, lepas tu kita kena bagi 2 kan. Kalau kita dapat 2, dapatlah 4 markah di situ. Macam mana kalau isi betul, huraian salah? Okey, kalau isi betul, huraian salah, akan dapatlah markah untuk isi sahaja. Tapi kalau isi salah, huraian pula betul, tak dapatlah markah. So senang je macam tu. Sama juga kalau dalam esei. Kalau isi betul, tapi huraian salah, isi je lah dapat markah. Tapi kalau isi salah, huraian betul, kosong juga markah. Jadi kena hati-hati. Pastikan mesti isi dia kena betul. Ibarat macam kepala dengan badan lah. Kalau kepala hidup, badan kalau kepala ni kan dia segala fungsi, segala pergerakan kan. Kalau tak ada kepala, macam mana badan tu bergerak kan? Mustahil lah badan bergerak sendiri kalau tak ada kepala kan. Jadi sama juga kalau isi
isi betul, kalau isi betul, huraian salah, oke, dia masih lagi ada markah. Tapi sebaliknya kalau isi salah, huraian betul, tak apalah, macam tak kenal lah, macam gitu kan. Oke, so, sama juga lah dalam cara menjawab untuk soalan struktur pun dia guna cara yang sama juga. Apalagi kalau dalam esei lah, gitu. Oke, so soalannya adalah jelaskan dua strategi untuk mencapai status negara maju. Okay, so ingat isi kena ada dengan huraian bersama dengan contoh. Oke, so apa jawapan yang kita boleh berikan? Oke, so kita tengok je lah apa yang ada dalam skema jawapan ni. Oke, so ini dia punya isi dan juga huraian yang sudah diberikan untuk disokong kepada isi yang berkaitan. Oke, kita tengok satu persatu. Yang pertama adalah menyediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap atau menyeluruh. Oke, itu dia punya isi yang pertama. Oke, kalau isi kita betul di sini sudah dapat 2 markah. Oke, huraiannya hal ini dapat memberi keselesaan kepada kehidupan rakyat dan pelabur-pelabur asing di Malaysia. Atau kalau betul juga ada berkaitan, dapatlah 2 markah. Ini bukan hanya setakat betul saja ya, tapi dia mesti kena ada berkaitan kena ada kesinambungan lah daripada isi atau ide yang kita berikan. So maksud dari di sini, kedua-dua di sini isi dengan huraian dia mesti saling berkaitan. Okey, sebab kalau satu salah dia akan memberikan efek akan kosong semua sekali. Okey, yang kedua adalah meningkatkan kualiti tenaga kerja. So kita anggaplah kalau ini betul dapatlah 2 markah. Hal ini dapat membantu memajukan negara dalam pelbagai bidang, okey, dapat dihasilkan melalui sistem pendidikan negara. So kalau betul di sini dapatlah 2 markah. Memberi penekanan kepada sains dan teknologi. Okey, 2 markah. Apa tujuan di sini memberi penekanan kepada sains dan teknologi? Untuk melahirkan modal yang berkualiti tinggi, kreatif dan inovatif. Perkemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. So ada 2 tujuan di sinilah, iaitu untuk melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi, kreatif dan inovatif. Selain itu dapat melahirkan individu yang mahir dalam teknologi maklumat dan komunikasi. So di sini dapatlah 2 markah. Akhir sekali adalah meningkatkan peranan sektor swasta dan kerajaan. Okey, iaitu pihak kerajaan dan swasta hendaklah berganting bahu dalam memajukan negara. So, 2 markah di sini. So, mana-mana jawapan di sini antara 2 jawapan, okey, dapatlah menjawab kepada persoalan strategi untuk mencapai status negara maju. Kalau belum lagi sampai topik di sini, so inilah peluang dia untuk kita ingat. Sebab dia akan keluar juga dalam bukan hanya dia rasanya bukan dia hanya keluar dalam soalan struktur tetapi keluar dalam soalan esei. Okey, seterusnya soalan ketiga. Okey, soalan ketiga ini berkaitan dengan dasar-dasar yang telah ada di negara kita lah. Okey, ini berkaitan dengan dasar otomotif nasional. Jelaskan 2 teras, okey, 2 teras yang diberi penekanan dalam dasar otomotif nasional untuk memajukan sektor industri otomotif di negara ini. 4 markah. Okey, jawapan yang sesuai yang boleh diterima yang pertama adalah memberi sokongan atau insentif kerajaan berasaskan sumbangan ekonomi yang mapan. So 2 markah di sini. Okey, kerajaan memberi sokongan kepada pembangunan sektor otomotif tempatan melalui pakej geran dan insentif yang komprehensif. Ini kena bagi sekali huraian dengan contohlah. Okay, kalau setakat bagi huraian dia macam kurang kuat di situlah. Mungkin boleh jadi kalau tidak ada contoh dia boleh bagi 1 markah. Kalau lengkap huraian ada contoh sekali dapatlah 2 markah di situ. Okay, yang kedua, menambah skala operasi untuk rasionalisasi untuk meningkatkan daya saing. 2 markah. Okey, huraiannya semua peserta dalam rantaian industri akan digalakkan untuk memberikan tumpuan terhadap pencapaian skala operasi yang boleh menjamin daya saing yang berterusan. Okey, yang ketiga,
Menggalakkan usaha sama strategik dengan rakan kongsi bersama 2 markah. Kerajaan akan terus menggalakkan peserta industri bekerjasama dengan pihak luar untuk menumbuhkan usaha sama strategik. Okay, yang terakhir, yang keempat, menjadi hub serantau dengan menumpu kepada aktiviti niche dan pelengkap dengan sumbangan sumbangan vendor diberi perhatian. Kalau ada jawapan lain selain daripada ini, okey, kalau mengikut daripada bahan yang kita ada, dia masih lagi boleh diterima selagi dia masih lagi berkaitan dengan dasar otomotif nasional. Jadi kena bacalah. Okey, kena tahu apakah dia punya teras dia, tujuan dia. Okey. Apa strategi yang ada untuk dasar otomotif nasional. Jadi kena ulang kaji sedia dari segi objektif dia lah. Sebab objektif pun dia boleh jadi keluar juga. Okey, lepas tu apa tujuan? Lepas tu kita kena tahu lah dia punya isi kandungan dia lah. Isi kandungan dasar otomotif nasional. Sekali dengan kita ulang kaji teras dia lah. Okey, so 1, 2, 3, 4 ni dia mesti kena ulang kaji lah. Soalan struktur dia tidak ada spot questions. Jadi susah lah kalau kita nak ramal soalan apa yang akan keluar lah begitu. Jadi lebih baik kalau kita ulang kaji semualah secara ringkas saja. Alright. Okey, selesai. Kita pergi kepada soalan yang keempat. Soalan keempat, senaraikan 3 kawasan koridor pembangunan wilayah yang dilaksanakan oleh kerajaan. So, sini ada 5 wilayah yang sudah dibangunkan lah. Okey. Okey, untuk soalan seperti ini, okey, dia ada kelonggaran dia lah sebenarnya. Di mana kalau kita tulis singkatan, kalau kita tidak ingat nama penuh, kita ingat dia punya singkatan, dia boleh diterima lah. Macam contoh kan, okey, wilayah pembangunan Iskandar Malaysia. Tapi kita ingat WPI sahaja. Kalau kita tulis WPI, okey, dia sebenarnya betul lah. Cuma kalau lah pemeriksa tu dia jenis yang tahu kan, mungkin dia boleh akan terima tu jawapan dan betul. So the point is, kita kena tulis penuh lah. Lebih baik kalau kita ingat betul-betul dan kita tulis betul-betul lah. Okay, mungkin akan yang lain tanya, cikgu kalau singkatan dia betul tapi kalau nama penuh dia salah, macam mana? Macam contoh dia kan, WPI itu it stand for Wilayah Pembangunan Iskandar Malaysia. Tetapi kita tulis Wilayah Pembangunan Industri Malaysia. Salah lah di situ sebenarnya. So, kalau dia salah, singkatan dia pun dia akan ikut salah sekali. Sebab, singkatan dengan nama penuh dia ni, dia saling berkaitan. So, kena faham di situ. Kalau dia salah, walau satu perkataan, dia akan salah lah semua sekali. Okay, so dia tidak ada markah-markah separuh. Sebab di sini pun peruntukan markah dia adalah 3 markah. So, ada 3 ruangan jawapan yang kita kena isi. Kalau satu salah, ada lagi markah yang boleh backup. Bergantung daripada jawapan yang kita tulis itu. Okey. Nah, jadi untuk soalan ni, dia punya jawapan dia yang pertama adalah Wilayah Pembangunan Iskandar Malaysia, WPI, NCER, Wilayah Ekonomi Koridor Utara. ECER, Wilayah Ekonomi Pantai Timur, SCORE atau SCORE, Koridor Pembangunan Tenaga Sarawak dan SDC, Koridor Pembangunan Sabah. Okay, walaupun dia kata di sini singkatan boleh diterima, tetapi digalakkan untuk kita tulis penuh lah. Okay, sebab pemeriksa ni kita tidak tahu kalau dia nak cek jawapan tu macam mana. Sebab setiap tahun, okay, skema pemarkahan dia akan berubah-ubah. Okay, bergantung daripada pemeriksa itu sendirilah dia mau yang macam mana. Okey. Asal dia ni dia memang daripada Majlis Peperiksaan Malaysia, tetapi okey, walau macam mana pun juga, walaupun pemeriksa ni dia ada macam yang ada stake sikit, okey, NPM dia ada autonomi sendirilah juga. Okey, bergantunglah daripada skema pemeriksaan itulah. Tetapi kalau untuk kita di sini digalakkan untuk tulis nama penuh bersama dengan singkatan. So tidak mau yang jawapan macam ni, tulis nama singkatan saja. Okey. So itu menunjukkan maksud dia ni, ini menunjukkan kita punya pemahaman kita ni terlalulah terhad ataupun lemah ataupun terlalu limit kita punya pengetahuan. Begitu.
Mungkin kita memang pernah dengar lah, bukan kata salah lah, tapi itu menunjukkan yang kita ni kurang tahu lah di situ. Kita mungkin tahu, tapi pengetahuan kita agak terbatas. Paham di situ? Jadi, sentiasa kena up to date lah maklumat-maklumat yang terkini. Kerana untuk soalan struktur, dia kadang-kadang boleh ditanyakan apa yang tidak ada dalam buku. Dia mesti berdasarkan isu semasa. Pengajian am ni kita kena sentiasa up to date dari masa ke semasa. So kita mesti tahu apa yang berlaku di dalam dan juga di luar negara kita sendiri. Pengetahuan kita tidak hanya setakat terbatas dalam buku-buku saja, tapi di luar buku. So mesti kena up to date. Kerana bahagian bahagian C dia akan tanya yang di luar. Tapi kalau dari segi tema dia tidak akan lari lah. Macam mana pun juga dia tidak akan lari daripada tema yang kita belajar. Cuma yang ayat-ayat soalan tu sajalah yang dia akan tukar-tukar sikit. Sama ada dia ambil daripada buku ataupun dia bukan ambil daripada buku. Contoh dia wawasan 2020, ada lagi tak yang kita nak belajar lagi wawasan 2020? Sekarang sudah tahun berapa? Kita di tahun keberapa sekarang? 2025 kan? Tak ada lagi orang orang dah lupa dah apa itu wawasan 2020. Wawasan 2020 ni dia ada dalam buku teks ataupun dalam buku, tapi orang tak tanya lagi dah wawasan 2020 sebab sudah 5 tahun dah berlalu, tapi adakah kita dapat melihat kemajuan yang berlaku yang seperti yang diharapkan oleh Perdana Menteri? Mungkin ya, mungkin tidak kan? Jadi tak relevan lagi lah kalau kita nak belajar lagi wawasan 2020. Tapi untuk sekadar menambah pengetahuan boleh. Sebab boleh jadi juga dia akan masuk dalam soalan. Tapi biasanya kalau soalan-soalan ni dia akan tanya ni, dia akan based on daripada yang isu-isu semasa lah. So kena pastikan sentiasa up to date. Okay? Jangan hanya bergantung dalam buku sahaja. Tetapi kita mesti kena keluar daripada zone cara ataupun cara kita belajar lah. Okay, even kita adalah private candidate, tetapi tanggungjawab kita juga adalah kita sama juga sama seperti seorang pelajar di sekolah. Baik, jadi itu adalah 4 soalan yang ditanyakan dalam soalan struktur. So, dia biasalah antara 4 hingga 5 soalan saja yang akan ditanyakan dengan nilai markah sebanyak 15 markah. So, dia tak ada soalan objektif, soalan struktur saja. Okey. So, kita sudah selesai. And untuk bahagian B, kita skip saja di sini. Alright. So, kita punya masa pun tak banyak sangat lah kan? Okay. So, sekarang kita pergi kepada bahagian C. Bahagian C untuk kertas 2 ni, dia adalah bernilai 25 markah. Okay. 25 markah. Ada 3 soalan yang ditanyakan. So, kita cek soalan 7, soalan 8. Okay, ada 2. So, untuk pengajian AM2 ni, dia ada 2 soalan saja yang dikemukakan. Harus pilih salah satu saja. Atau dengan erti kata lain, satu daripada 2 soalan yang ditanyakan. Semester 1, dia ada 3 soalan yang ditanyakan. Kita kena pilih 2. Sebab bahagian C, kalau kalau paper 1, kalau paper 1, 900/1, ada 50 markah. Sebab kita kena pilih 2 daripada 3. Kalau untuk kertas 2, 900/2, 25 markah, must choose 1 daripada 2 soalan yang ditanyakan. So, dia agak lagi mudah lah di sini sebenarnya. Tetapi, dari segi cara untuk menjawab esei, tetap sama juga macam mana yang sudah dipelajari tahun lepas atau di semester lepas. Pilih satu daripada tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga 350 patah perkataan. So, arahan dia masih tetap sama jugalah. 300 hingga 350 patah perkataan. Okay. So, basic lah. Gitu Okay. So, kita pergi kepada satu persatu apa yang soalan dia boleh tanyakan di sini. Okay, soalan 7. Kempen beli barang buatan Malaysia ialah strategi yang dilaksanakan melalui dasar belilah barangan buatan Malaysia untuk memantapkan ekonomi negara. Jelaskan usaha-usaha untuk mencapai matlamat belilah barangan buatan Malaysia. Okey. So, apa dia punya pola esei di sini?
Rasa-rasanya pola apa? Apa pola esei dia? Okey, sama ada dia 2 tambah 3 atau 3 tambah 2, 1 tambah 4 ataupun 5 tambah kosong. Pola akhirnya mana satu? Kesan dan usaha kan? Mana yang kita nampak kesan di sini? Okey, kesan ada kan? Satu. Okey, satu kesan. Kesan daripada apa? Kesan daripada kempen belilah barang buatan Malaysia kan? Satu. Kedua, usaha. Kedua adalah usaha. Okey. Dua daripada usaha. Okey. Okey, betul 2 tambah 3 ataupun 3 tambah 2. Okey. Kita tengok satu persatu isi dia di sini. Kesan yang pertama adalah menggalakkan rakyat membeli barangan tempatan dengan menggiatkan kempen dalam kalangan masyarakat dengan mengadakan karnival membeli belah barangan tempatan. Okey, kesan kedua pula adalah kerjasama pengusaha swasta atau pengeluar dengan menurunkan harga setimpal dengan perkhidmatan yang ditawarkan dan mempromosikan barangan melalui aktiviti expo. Aktiviti expo tu apa? Maksud dia adalah satu kegiatan aktiviti yang di mana dia akan datang daripada seluruh syarikat, syarikat company lah untuk mempromosikan barang-barangan yang boleh dibeli oleh rakyat tempatan ataupun diservis ataupun dilanggan lah begitu. Okey, expo. Bukan exco expo. EXPO. Exco tu lain. Exco tu yang jawatan. Kalau expo ni the activity. Begitu. Okey, kesan yang ketiga, mewujudkan budaya R&D dalam usahawan tempatan melalui aplikasi budaya tempatan dalam R&D dan menghasilkan barangan yang lebih bermutu. Okey, so itu dia punya 3 kesan. Kesan daripada kempen belilah barangan buatan Malaysia. Okey, so sekarang ini apakah usaha untuk mencapai matlamat belilah barangan buatan Malaysia? Okey, yang pertama adalah pengiktirafan atau pensijilan produk. Okey, contohnya adalah sijil ISO atau SIRIM. Pensijilan awalan pengkilangan yang baik dan Malaysia best untuk produk pertanian. So ini adalah usaha-usaha dia lah untuk membuat pengiktirafan atau pensijilan produk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah usaha kedua mengurangkan kemasukan barangan import dengan meningkatkan cukai import ke atas barangan yang dibawa masuk, mengurangkan cukai barangan tempatan dan memberi subsidi ke atas barangan tempatan. So di sini sudah ada 3 tambah 2 lah, 3 kesan dengan 2 usaha yang dibuat untuk mencapai matlamat belilah barangan buatan Malaysia. So sudah cukup 5 isi di sini. Okey. Jadi nanti selepas ini bolehlah buat hafal sikit lah. Jangan terlalu hafal sangat lah. Sebab kita nak ambil isi-isi atau idea dia sahaja. Okey, kalau keluar soalan ni, jadi inilah jawapan yang kita boleh berikan. Terusnya, soalan yang ke-8. Aktiviti pertanian di kawasan tanah tinggi membawa pelbagai kesan kepada kehidupan. Bincangkan. So, 3 tambah 2. 3 tambah 2. Okey. Kenapa 3 tambah 2? Okey, yang pertama adalah kesan. Okey, kesan kepada kehidupan. Kehidupan ni dia adalah umum Kehidupan ni dia ada umum. Kehidupan ni terbahagi kepada 2. Satu adalah manusia, yang kedua adalah alam sekitar. Jangan klaim dia, jangan sebut atau klaim dia adalah 5 tambah 0 Dia adalah 3 tambah 2. Kalau kita tersalah pola 5 tambah 0, akan dapat markah 5 saja, 5/25. Sebab pola dia punya pola esei pun sudah salah. Kan jadi macam mana pun kalau kita meletakkan pola esei yang salah, dia akan memberi pengaruh kepada isi-isi atau idea-idea yang telah diberikan. Okey, yang pertama adalah kesan baik kepada manusia. Okey,
yaitu meningkatkan peluang pekerjaan lah melalui kegiatan ataupun aktiviti pertanian. Oke. Contohnya adalah peluang pekerjaan sebagai buruh kasar, pengurus, penjual. Oke, yang kedua, meningkatkan kemudahan infrastruktur. Oke, dengan menyediakan sistem jalan raya yang baik, pengurusan sistem pertanian yang lebih baik dan tersusun, dan sistem perhubungan telekomunikasi yang lebih moden. Dan yang kesan ketiga yang baik untuk manusia adalah mempelbagai sumber bahan makanan. Oke. Berbagai jenis buah-buahan, sayur-sayuran, dan bunga-bungaan bagi memenuhi pasaran dan mengurangkan kemasukan barangan makanan dari luar negara. So, itu adalah 3 kesan baik untuk manusia. Untuk alam sekitar, dia membawa kepada kesan yang sebaliknya. Oke, kalau dia memberikan kesan yang baik kepada manusia, oke, kalau alam sekitar, dia akan memberikan kesan buruk. Sebab, aktiviti, kita kena tengok semula dalam soalan ini dia kata aktiviti pertanian di kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi. Tanah tinggi itu dia melibatkan landscape alam sekitar. Dia melibatkan kawasan alam sekitar, kawasan tanah tinggi. So, dia akan memberikan banyak kesan buruk. Oke, satu, masalah pencemaran. Oke, penggunaan racun atau jentera akan mencemarkan udara dan berlakunya masalah pencemaran air bersih. Kedua adalah masalah tanah runtuh atau hakisan tanah. Oke, bila buat aktiviti pertanian ini akan menyebabkan penerokaan lereng bukit yang menyebabkan berlakunya tanah runtuh serta permukaan tanah terhakis yang akan membawa kepada sungai cetek. Itu salah satu contoh dia lah. Oke, yang menyebabkan permukaan tanah itu dia akan mulai terhakis. Yang ketiga adalah masalah bekalan air bersih. Oke, menjejaskan kawasan tadahan air dan mencemarkan sungai. Perubahan suhu. Penebangan pokok secara tidak terkawal yang menyebabkan cuaca tidak menentu. Ada kalanya panas, ada kalanya sejuk. Itu yang akan menyebabkan perubahan suhu yang tidak menentu. Dan akhir sekali adalah kemusnahan flora dan fauna. Disebabkan oleh penggunaan racun atau penebangan pokok yang menyebabkan kemusnahan habitat, akan menyebabkan hilangnya sumber ubatan sebab ubat-ubatan itu datang daripada pokok-pokok dan menyebabkan kepupusan kehidupan liar di mana bila mereka hilang tempat tinggal di hutan akan hilang juga populasi kehidupan liar. Haiwan-haiwan itulah. Jadi pola ACDC-nya adalah 3 tambah 2. Bukan 5 tambah 0. Kalau 5 tambah 0 dia automatik 5/25 di sini.